Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali, marilah kita panjatkan syukuran kepada Allah SWT kerana kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan ibadah puasa dan juga solat tarawih yang hanya ada pada bulan Ramadan ini, mana bulan yang istimewa yang Allah anugerahkan kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa. Dan juga saya ingin beritahu yang saya amat berbesar hati pada hari ini kerana dapat mengisi kuliah di Surau Al-Hidayah, Taman Mulia Rajab. Sebenarnya Cik Heidi, saudara kita pernah sebelum puasa kita pernah menghubungi saya dan bagi tahu tarikh yang sepatutnya saya mengisi di sini. Sepatutnya pada hari Ahad minggu pertama. Kemudian ada sedikit mungkin kesilapan dan diganti pada hari yang lain lah. Saya tak ada masalah. Tiba-tiba tengok dapat pada hari ni pula. Memang rezeki saya lah dapat makan kambing golek. Jadi memang saya amat bersyukur. Dan program ini pula bersempena dengan Nuzul Quran. Jadi seperti mana yang telah diwar-warkan di dalam poster tersebut, bahawa kita akan membentangkan satu tajuk yang namanya penghayatan Nuzul Al-Quran. Jadi sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah sekalian, kita semua tahu bahawa Al-Quran itu diturunkan pada bulan ini, pada bulan Ramadan ini. Dan bulan puasa itu di mana yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeza di antara yang hak dan yang batil. Maksudnya dalam bulan Ramadan ini Allah turunkan Al-Quran. Dan untuk yang pertama kali itu diturunkan Al-Quran itu pada bulan Ramadan. Dan kemudian berlanjutan. Dan ada pendapat yang mengatakan bulan Ramadan itu diturunkan keseluruhannya dari Lauh Mahfuz ke langit bumi. Kemudian barulah diturunkan secara beransur-ansur. Dan berkenaan dengan tarikh itu sendiri, ada perbezaan pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan pada 17 Ramadan. Ada juga yang mengatakan pada 21 Ramadan. Dan ada juga yang mengatakan 24 Ramadan. Masing-masing ulama yang mengatakan sedemikian mempunyai hujah masing-masing. Sebab kita tahu yang malam Lailatul Qadar itu kan 10 malam terakhir. Dan mana Al-Quran itu turun di situ. Tapi mendapat kebanyakan ulama sirah mengatakan 17 hari bulan. Jadi kita bukan nak berpolemik dalam hal penentuan tarikh ni mana satu yang betul kan. Sebab itu kita tidak diperintahkan untuk mengkaji mana satu tarikh yang betul. Kalau kita salah, apa penyebab? Tak ada. Allah tak perintahkan kita nak tahu mana satu tarikh yang betul. Cuma di sini nak bagi tahu yang memang bulan Ramadan itu diturunkan Al-Quran. Jadi kita melihat pada bulan Ramadan ini ramai umat Islam membaca Al-Quran. Kalau di dalam bulan-bulan lain itu mungkin kurang, mungkin tak ada langsung. Tapi bulan Ramadan ini terbuka hati nak baca Al-Quran, bahkan nak bertadarus Al-Quran, nak khatam Al-Quran sebanyak 30 juzuk. Dan banyak juga masjid-masjid, surau-surau bahkan mengimport para imam, hufaz yang datang daripada negeri Arab supaya bacaan itu lebih tepat, lebih merdu suaranya. Dan ini yang fenomenal yang berlaku di dalam bulan Ramadan. Tak ada masalah, itu satu yang baik. Bonus bagi orang yang datang solat tarawih di masjid dan surau ini dapat mendengarkan ayat-ayat yang tak biasa mereka dengarkan. Tapi ini kata dalam bulan ini kaum muslimin berdua lah dan berusaha untuk mendampingkan diri mereka dengan Al-Quran. Memang kita sebenarnya memang
wajib. Kita memang perlu untuk mendampingkan diri dengan Al-Quran. Lebih-lebih lagi sekarang ni dah ada Quran Android. Bila-bila je kat mana-mana je kita boleh baca Al-Quran. Kita boleh bookmark, esok kita buka balik. Jadi walaupun usaha mendekatkan diri dengan Al-Quran ini di bulan Ramadan ini memang patut dipuji. Namun persoalannya adalah sejauh manakah kaum muslimin memahami Al-Quran yang mereka baca. Sejauh mana yang kita hari-hari baca Al-Quran, kita bertadarus ni, kita faham isi kandungan Al-Quran. Sejauh mana? Itu yang perlu dipersoalkan. Sejauh manakah kita tersentuh dan tergetar hati kita setiap kali ayat-ayat suci itu dibacakan kepada kita ataupun yang kita baca. Dan sejauh mana apabila kita baca ayat Al-Quran itu menambah kuatkan iman kita. Itu kita perlu perhalusi. Dan di dalam surah Al-Anfal, surah 8 ayat 2, Allah SWT mengatakan sesungguhnya orang-orang yang beriman itu ialah mereka yang apabila disebut nama Allah, gemetarlah hati-hati mereka. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, maka bertambahlah iman. Bertambahlah iman mereka dan kepada Tuhan mereka jugalah mereka berserah. Dari satu aspek, kita melihat bagaimana mungkin bagi kita untuk memahami Al-Quran itu kalau kita tak faham bahasa Arab. Itu yang pertama. Macam mana kita datangkanlah imam-imam yang hebat-hebat, para hufaz yang membacakan ayat Al-Quran yang tak biasa kita dengar, tapi kita tak faham apa yang dibacakan. Seolah-olah kita macam dengar lagu Cina. Kita dengar lagu Hindustan, syok dengar lagu kan, tapi kita tak faham apa isi kandungannya. Jadi yang pertama, sama-sama lah kita berusaha. Dan sama juga saya sendiri sedang memperdalami, sedang masih belajar juga bahasa Arab, bahasa Al-Quran. Di sini tak silap saya pun ada kelas harfiah. Dan saya tadi dengar Mesti kata ada program-program yang banyak yang disiapkan sepanjang bulan Ramadan ini. Saya ucapkan tahniah. Memang AJK memang itulah tugas dia, mempersiapkan segala program yang dapat berikan manfaat kepada ahli karya. Di sisi yang lain, yang lebih penting lagi sebenarnya, seorang Muslim itu harus memahami Al-Quran bukan sekadar untuk dibaca, bukan sahaja untuk dibaca, bukan sahaja untuk didengar, tetapi mestilah diamalkan isi kandungannya. Sebab apa? Baca Al-Quran tu nilai dia apa, tuan-tuan? Baca Al-Quran nilai dia sunat. Kita tak baca Al-Quran, tak berdosa. Kita baca Al-Quran, kita dapat pahala. Tapi kalau kita tinggalkan apa yang perintah yang ada dalam Al-Quran, kita berdosa. Jadi baca sunat, tapi mengamalkan isi Al-Quran itu wajib. Itu dari satu sisi yang lain lah. Justru yang perlu diperhatikan di sini adalah sejauh manakah kaum muslimin, dan baik di sini, baik di tempat lain, melaksanakan ajaran Al-Quran di dalam kehidupan mereka. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha pernah menyifatkan baginda Nabi SAW sebagai Al-Quran yang berjalan. Apa maksudnya Al-Quran yang berjalan tu? Maknanya Rasulullah ni betul-betul mempraktikkan, melaksanakan kehidupan yang sehari-hari itu seperti mana apa yang Al-Quran perintahkan. Jadi sebagai umat Muhammad, kita perlu mencontohi baginda Nabi. Sejauh mana kita berusaha untuk menjadi Al-Quran yang berjalan. Muaz bin Jabal, seorang sahabat besar yang namanya memang top lah. Saya pun ambil nama pun daripada sini juga, Muaz. Nama sebenar saya bukan Muaz, nama lain. Saya ni nama pena. Dan tadi emosi ya. Muaz bin Abu Talhah, bukan, nama bapa saya lain. Abu Talhah tu anak saya. Abu tu merujuk kepada bapa kepada lah. Jadi apa Muaz kata kepada penduduk sebuah bandar? Dia berkata, hari ini pembaca Al-Quran jumlahnya sedikit. Pada waktu tu pembaca Al-Quran jumlahnya sedikit, tapi pengamalnya ramai. Muaz bin Jabal kata, dia kata bagaimana pula keadaan masanya nanti apabila pembaca Al-Quran itu jumlahnya sangat ramai, tetapi pengamalnya sedikit. Apa yang Muaz bin Jabal risaukan perkara ni, sekarang ni dah terjadi. Berapa ramai kita tengok hari ni orang yang baca Al-Quran, bertadarus Al-Quran, dalam masa yang sama dia melanggar perintah Al-Quran. Dia tidak melaksanakan perintah-perintah yang terdapat di dalam Al-Quran. Dan kita boleh melihat
baik secara individu, baik secara bermasyarakat, baik secara bernegara. Banyak penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan. Ramai orang yang baca Al-Quran tapi masih mengambil riba. Walhal riba ni adalah satu dosa yang cukup besar, antara dosa-dosa besar riba ni. Tapi mereka selamba je ambil riba. Sebab apa riba ni mereka boleh ambil? Satu, sebab tak ada ilmu lah mungkin. Satu lagi sebab channel untuk mereka mengambil riba tu dibuka seluas-luasnya. Perbankan-perbankan yang berasaskan riba tu tumbuh macam cendawan. Ini di pihak pemerintah yang membiarkan perbankan-perbankan riba ini tumbuh atau beroperasi. Maka masyarakat kita mungkin yang jahil, mereka tak tahu sistem ekonomi Islam macam mana nak berekonomi, nak mendapatkan bantuan kewangan, maka mereka pergi ke tempat-tempat macam ni. Itu yang salah satunya. Kita juga melihat para pemerintah membiarkan malah menggalakkan aktiviti makan riba. Kita juga melihat bagaimana undang-undang Islam, bukan sahaja hudud ya. Hudud ni kecoh lah. Kalau kita pasal hudud ni, ramai orang suka cerita pasal hudud, nak menegakkan hudud. Tapi hudud tu bukanlah satu-satunya undang-undang Islam. Hudud tu hanya salah satu daripada sistem ukubat Islam. Kita ada takzir, kita ada jinayat, kita ada mukhalafat, kita ada hudud. Hudud ni hanya salah satu. Itu pun dalam satu sistem ukubat dipanggil. Ada sistem-sistem lain dalam Islam yang diajarkan dalam Al-Quran. Sistem ekonomi, sistem pergaulan di antara lelaki dan wanita, polisi pendidikan, polisi luar negeri, bagaimana mengatur negara dengan negara lain. Ada semuanya diajarkan di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Dan ini sepatutnya kita sebagai umat Islam mengambil Islam itu secara keseluruhan. Seperti mana firman Allah, udkhulu fis-silmi kaffah. Masuklah kamu ke dalam Islam itu secara keseluruhan. Jangan kita ikut jejak langkah syaitan. Kita ambil keseluruhan. Kita juga melihat bagaimana hukum jihad ketika ini langsung tidak dilaksanakan. Jihad ni tanggungjawab siapa tuan-tuan? Tanggungjawab negara untuk mengisytiharkan jihad. Kita baru saja beberapa hari diperdengarkan berita Gaza telah diserang oleh rejim Zionis Israel. Dan dinyatakan serangan kali ini antara yang paling dahsyat. Mereka melakukan serangan udara pakai jet pejuang. Tapi umat Islam di Gaza hanya pakai roket je. Ramai umat Islam terbunuh. Dan apa yang mereka buat? Mereka tengok bola. Dan dalam masa saudara-saudara kita dibantai di sana, pemimpin-pemimpin umat Islam sedap dia tengok bola. Ini yang menyedihkan kita. Walhal kewajipan mereka adalah untuk membantu umat Islam. Allah SWT merintahkan dalam Al-Quran dalam surah Al-Anfal ayat 8, surah 8 ayat 72, jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam urusan pembelaan agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan. Dalam ayat lain, di dalam hadis bagi Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang bangun di pagi hari tapi tidak memperhatikan urusan kaum muslimin, maka dia bukan dari golongan mereka. Nabi kata orang yang tidak memperhatikan urusan saudara, dia bukan dari kalangan mereka. Bukan dari kalangan mereka ni apa? Bukan dari kalangan kaum muslimin. Kalau bukan dari kalangan kaum muslimin, apa lagi? Kalau bukan kafir. Ini tanggungjawab kita. Tanggungjawab kita semua. Barang kita bangun di pagi hari ini, kita mesti memastikan keadaan saudara-saudara kita, bukan sahaja di Palestin, di selatan Thai, di Myanmar, masyarakat Arakan. Mereka pun dibantai dengan cukup sadis. Rumah mereka dibakar, wanita-wanita mereka dirogol, mereka dihalau dari kampung halaman. Tidak mendapat pembelaan sedikit pun daripada pemerintah umat Islam. Kerana apa? Kerana pemerintah umat Islam telah meninggalkan ajaran Al-Quran. Ini satu kelemahan yang ada di dalam dalam masyarakat Islam pada hari ini. Sebab kita dah berpecah-pecah. Umat Islam dahulunya bukan macam ni. Dan kita selama 1300 tahun, lebih 1300 tahun, umat Islam itu bersatu di bawah satu kepimpinan, di bawah satu bendera, di bawah satu negara. Itu
ramai yang tak tahu kita dulu bersatu. Daripada Spanyol sampai ke perbatasan China, dari pergunungan Kaukasus sampai ke tanduk Afrika, itu wilayah kekuasaan umat Islam. Besar wilayah kita, tak ada sepadan-sepadan seperti hari ini, sepadan yang diciptakan oleh penjajah. Kita nak ke Indonesia, nak ke Bangladesh, nak ke Arab Saudi, nak mengajar, tak ada pasport. Kita bebas sebab itu negara kita. Masjid Al-Aqsa tempat kita. Mekah itu tanah kita, bukan milik orang Arab Saudi. Hari ini Arab Saudi mengambil keuntungan pula daripada haji umrah yang kita buat. Jadi kita perlu kembali kepada kita perlu menyatu kembali. Dan seperti mana yang diperintahkan Allah, kita ni adalah umat yang satu. Quran kita satu, kiblat kita satu, Rasul kita satu. Tapi kenapa pada hari ini kita hidup di bawah lebih daripada 40 buah pemimpin, 40 buah negara, lebih pada 40 buah jenis bendera. Dari mana datang bendera-bendera ni, tuan-tuan? Sejak kita dijajah, bila khilafah Islamiah itu runtuh pada 3 Mac 1924, pada waktu itulah bermulanya kolonialisme yang dilakukan oleh Barat, Perancis, British, Amerika. Mereka memetakan, mereka menjadikan negeri-negeri umat Islam ini sebagai ghanimah mereka. Mereka peta-petakan kita sebab apa? Diorang tahu kalau dia pecahkan kita akan jadi lemah. Mereka telah belajar dari peristiwa Perang Salib yang ratusan tahun mereka kalah, tak menangkan tu. Jadi diorang tahu kekuatan umat Islam terletak pada kekuatan akidah dan juga kekuatan penyatuan khilafah tadi. Selagi umat Islam bersatu di bawah khilafah, mereka tidak akan dapat kalahkan. Akidah sebab Islam ni berperang mencari syahid. Mereka berperang tu nak cari mati je. Berbeza dengan tentera kufar. Mereka pergi berperang tu nak dapatkan habuat daripada peperangan yang mereka buat. Jadi kita perlu kembali kepada penyatuan yang diserukan. Kalau kita lihat satu hadis Nabi yang satu tak kenal, orang cerita pasal Imam Mahdi akan datang, Imam Mahdi akan muncul kembali. Kalau kita perhatikan hadis itu sedalam-dalamnya, apa yang sedalam-dalamnya kita baca pun kita tahu. Hadis itu mengatakan terjadi satu kekecohan setelah kematian khalifah yang sebelumnya. Lalu Imam Mahdi diterbangkan, melakukan perjalanan dari Madinah ke Mekah. Lalu dia dibaiat di Masjidil Haram. Jadi apa yang kita dapat tarik masuk daripada hadis tersebut, bahawa sebelum Imam Mahdi dibaiat menjadi khalifah kaum muslimin seluruh dunia, ada khalifah dah. Maksudnya khilafah Islamiah itu telah berdiri. Tuan-tuan tahu tak khilafah ni benda? Saya sebut khilafah, khalifah, ramai orang tak tahu sebenarnya. Mungkin baru-baru ni ada orang mungkin dah tahu sikit lah pasal ISIS tegakkan khilafah di Iraq. Dan ISIS istihar dia punya pemimpin dia Abu Bakar al-Baghdadi sebagai khalifah kaum muslimin. Tapi kita melihat perkara itu tidak memenuhi syarat. Dan ISIS telah melanggar tata cara ataupun tarikah yang telah ditunjukkan oleh baginda Nabi SAW dalam menegakkan negara. Yang menegakkan negara ni pun ada cara dia, dan bukan sembrono. Nabi selama 13 tahun di Mekah tidak menggunakan jalan kekerasan untuk menegakkan negara ni. Nabi SAW tak pernah ajak Umar pergi bertumbuk dengan Abu Jahal untuk tegakkan negara. Tak, Nabi menggunakan kaedah dakwah, menggunakan kaedah intelektual, hujah. Sampailah Aus dan Hazraj di Madinah, di Yathrib pada waktu itu, memeluk Islam dan memberikan nusrah kepada baginda Nabi dan menyediakan tanah untuk Nabi itu datang sebagai ketua negara, sebagai pemerintah, dan tertubuhlah sebuah negara Islam yang pertama dan Nabi sebagai ketuanya. Kemudian dilanjutkan oleh para khalifah yang seterusnya, Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Kemudian diteruskan lagi oleh khalifah-khalifah seterusnya sampai 3 Mac 1924 barulah Khalifah Abdul Hamid yang kedua digulingkan oleh Mustafa Kemal Atatürk laknatullah. Itulah sejarah khilafah sedikit yang boleh saya sampaikan dalam waktu yang ringkas ni. Jadi kita perlu tahu sejarah khilafah ni, apa dia. Khilafah ni ada dalam Islam, sebuah sistem pemerintahan. Sebab dalam dunia ni hanya ada 3 sistem pemerintahan. Sistem khilafah Islamiah, sistem kapitalis yang kita anut hari ini, yang kita
kita guna pakai hari ini, sistem kapitalis dan juga sistem sosialis. 3 je sistem yang pernah diguna pakai oleh kerajaan-kerajaan di muka bumi ini. Khilafah yang paling lama sekali, khilafah wujud selama 1300 tahun. Baru je runtuh 3 Mac 1924, lebih kurang 90 tahun. Baru je. Sosialis tak dapat sampai 100 tahun juga. Jadi sekarang ni dia punya bahang kehangatan untuk menegakkan kembali khilafah tu dah semakin kuat kedengaran di negeri-negeri kaum Islam. Umat Islam dah semakin menyerukan di Syria, umat Islam menyerukan untuk tegakkan kembali khilafah di Indonesia, di Bangladesh. Semua umat Islam tu nak bersatu dah sekarang ni. Cuma lagi tunggu menunggu nusrah daripada Allah. Kan Allah akan bagi nusrah. Maksudnya nusrah ni daripada orang-orang yang mempunyai kekuatan, ketenteraan. Contoh katalah tentera Turki berpaling tadah ataupun tentera Pakistan berpaling tadah daripada pemimpin dia dan memberikan nusrah kepada gerakan yang nak menegakkan khilafah. Maka pada waktu khilafah akan berdiri. Dan khilafah yang akan berdiri ni bukan khilafah yang calang-calang seperti ISIS tegakkan. ISIS tegakkan khilafah ni, dia menguasai sebahagian kecil saja Iraq dan Syria. Dan kalau Amerika nak datang, nak serang, sekali datang dia habis. Tapi khilafah yang akan datang berdiri tak lama lagi ni adalah satu kekuatan yang cukup besar, yang hari ni kalau tegak, hari ni juga siap untuk berperang dengan mereka. Itu khilafah yang sepatutnya kita sediakan. Jadi di kesempatan yang ada ni, sempena nuzul Quran ni, saya menyeru ahli jemaah, ahli karya untuk kita sama-sama mengkaji sistem khilafah, sistem pemerintahan Islam yang menjadi satu institusi penyatu umat Islam dan juga institusi yang menjadi pelaksana kepada seluruh syariat Islam. Dulu umat Islam hebat sebab apa? Syariat Islam itu diterapkan. Kita mencapai berbagai-bagai kegemilangan. Zaman-zaman keemasan kita tu dah berlalu lah. Sebab apa diorang dulu hebat? Sebab syariat Islam diterapkan. Hari ini, sebab apa umat Islam tu hidup dalam keadaan kata-kata keterbelakangan, kemiskinan, dibantai di sana sini? Sebab apa? Syariat Islam tidak ditegakkan dan khilafah tidak ada. Tak ada seorang khalifah yang memimpin umat Islam. Berapa lama dah? Besok kerja tu? Kerja kat sini? Cuti? Ada cuti, ada kerja lah. Tak apalah, saya pun tak nak ambil masa yang lama. Saya berharap mungkin masa-masa yang akan datang, kalau ada buat lagi ke nasi Arab ke, bolehlah panggil saya isi ceramah. Taklah saya pula. Jadi sebagai penutup, saya sampaikan bahawa sungguhnya Allah SWT menurunkan kitab Al-Quran ini di bulan Ramadan ini bukan sekadar untuk kita baca. Ini untuk kita baca, untuk kita fahami dan kita amalkan. Itu kita nak ambil iktibar daripada penurunan Al-Quran ini. Inilah apa yang wajib kita lakukan oleh umat Islam, iaitu menjadikan Al-Quran sebagai kitab amalan di dalam mengendalikan sebuah pemerintahan, sebuah kehidupan secara individu pun. Menjadikan Al-Quran sebagai kitab amalan dalam berekonomi, kitab amalan dalam mengatur hubungan antara lelaki dan wanita. Hari ini hancur, betul. Lelaki dan wanita bergaul bebas, tak ada aturan. Sebab itulah banyak kes zina, buang anak. Ini satu malapetaka dalam umat Islam. Kita hidup dalam kesempitan, susahnya ekonomi umat Islam ni. Tapi Allah dah cakap dah, Allah dah kata dalam Quran, wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka baginya adalah kehidupan yang sempit. Sempit kehidupan kita sekarang ni. Kita melihat umat Islam sedih. Tak ada apa yang berbangga pun dengan umat Islam pada hari ini. Walhal dalam Al-Quran Allah katakan, kuntum khairu ummah ukhrijat linnas. Kalian adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan dari kalangan manusia. Fakta yang ada hari ini bertolak belakang. Adakah umat Islam hari ini umat yang terbaik? Kalau kita kata umat yang terbaik, mesti umat yang nombor satu, yang paling ke depan, baik dari segi ekonomi, dari segi teknologi, baik dari segi kepimpinan dunia. Itu untuk khairu ummah. Tapi hari ini tak berlaku. Jadi ingatlah bahawa dengan mengamalkan Al-Quran, sahajalah manusia itu mendapat petunjuk, dan dengan meninggalkan Al-Quran, manusia menjadi sesat dan celaka. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.